Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bersama saya Cikgu Afzan bagi meneruskan tajuk tingkatan 5 iaitu modul 4 perkongsian, tetapi hari ini saya akan fokuskan kepada tajuk pembubaran perkongsian. Okey, baiklah pelajar semua, kita lihat terlebih dahulu sebab-sebab berlakunya pembubaran perkongsian. Okey, pembubaran perkongsian ini juga kita akan kalau kita dalam bahasa Inggerisnya itu realization. Okey, lepas itu kita akan buka akaun realisasi. Okey, kita lihat dulu sebab-sebab berlakunya pembubaran perkongsian. Pertama iaitu kematian, muflis atau berkongsi tidak siuman. Maksudnya dalam rangkaian kongsi itu ada yang mati, ada yang muflis dan berkongsi yang tidak siuman. Maksudnya unsound mind lah. Okey, dia tak ingat apa-apa, lupa, dan dia memang tidak boleh fikir secara logik. Okey, yang kedua, tempoh perkongsian tamat. Okey, sampai masanya tarikh penubuhan sehingga tarikh yang ditetapkan untuk mereka menamatkan perniagaan perkongsian, maka tempoh tersebut sampai dan tamat, maka berlakulah pembubaran perkongsian. Yang ketiga, tujuan penubuhan perkongsian tercapai. Mungkin rakan-rakan kongsi mempunyai tujuan tertentu dalam sebab-sebab menubuhkan perniagaan perkongsian ini. Jadi bila sampai masanya KPI mereka iaitu nak capai satu tu hajat ataupun objektif mereka tercapai, maka mereka boleh membuat pembubaran perkongsian. Okey, seterusnya keempat, atas arahan perintah mahkamah. Okey, mahkamah memberi arahan supaya perniagaan perkongsian itu dibubarkan. Okey, seterusnya yang kelima iaitu pertukaran entiti perniagaan kepada syarikat. Maksudnya seperti yang kita tahu, entiti perniagaan ada milikan tunggal, okey, ada perkongsian, okey, ada syarikat, okey. Lepas tu ada juga koperasi, kan? Koperasi pun antara entiti perniagaan. Okey, so sekarang ni daripada perkongsian nak tukar kepada syarikat, maka berlakulah pembubaran perkongsian. Dan yang keenam itu persetujuan ahli kongsi untuk membubarkan perkongsian mereka. Okey, so 6 lah sebab-sebab berlakunya pembubaran perkongsian. Okey, seterusnya ialah tata cara pembubaran perkongsian. Okey, apabila perkongsi dibubarkan, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan. Yang pertama, menutup semua akaun aset kecuali, cikgu fokus kecuali akaun bank dan akaun tunai. Okey, itu aset perlu dijual atau diambil alih oleh perkongsi. Maksudnya ada je aset dalam perniagaan tersebut, maka perlu dijual dan ataupun diambil alih oleh ahli-ahli kongsi. Okey, ahli kongsi ambil alih ya. Seterusnya yang kedua, ambil alih. Saya tulis betul-betul lah. Okey, ambil alih oleh rakan kongsi. Okey, yang kedua, menjelaskan semua liability perniagaan. Ada je liability perlu dijelaskan, maksudnya perlu bayar. Contoh liability perniagaan apa dia? Okey, ABB. Okey, lagi? Okey, pinjaman. Okey, pinjaman bank, betul? Okey, pinjaman bank pun adalah liability perniagaan, betul? Okey, so dan yang lain-lain lah, banyak lagi lah liability perniagaan. So perlu dijelaskan. Okey, seterusnya langkah 3, perkongsian membayar kepada perkongsi atau perkongsi membayar kepada perkongsian mengikut baki dalam akaun modal dan akaun semasa. Ini yang berlaku dalam akaun semasa. Ingat lagi tak dalam akaun semasa? Okey, akaun semasa kat sini kan cikgu dah lukis dulu gambar rumah ataupun ini syarikat perkongsian atau perniagaan perkongsian. Ini rakan-rakan kongsi. Okey, maksudnya rakan-rakan kongsi jika berlaku kekurangan modal ataupun kerugian, maka syarikat perlu menuntut daripada rakan-rakan kongsi. Tapi jika berlaku keuntungan dalam perniagaan, maka rakan-rakan kongsi akan menuntut dengan syarikat. Ini maksudnya kat sini. Ya, perlu membuat pembayaran. Okey.
Pembayaran mesti dibuat. Sama ada syarikat yang bayar kepada rakan kongsi ataupun rakan kongsi kita bayar pada syarikat. Okay, sebab tu dia kata mengikut baki dalam akaun modal dan akaun semasa. Okay, yang keempat, membatalkan nama perkongsian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So, dah settlekan semua ketiga-tiga langkah, maka tutup perniagaan. Okay, tutup perniagaan perkongsian. Okay, so, okay. Selesai tata cara nak ubarkan perkongsian. Okey, seterusnya cara nak merekodkan pembubaran perkongsian dalam jurnal. Okey, dalam tajuk perkongsian ni cikgu nak pelajar tajuk pembubaran perkongsian. Cikgu nak pelajar fokus kepada jurnal. Sangat penting jurnal. Okey, dalam menyediakan akaun, sebab itu nama dia prinsip perakaunan. Kita berpegang kepada prinsip, iaitu prinsip catatan berlaku. Sangat penting. Okey, kita lihat sekarang. Okey, keterangannya. Keterangan. Tengok jurnal apa, jurnal dia, tengok bergu dia apa. Okey, pertama, menutup semua akaun aset. Okey, semua akaun aset. Aset semasa ke, aset bukan semasa ke, tutup semua. Kecuali tunai dan bank. Okey, kenapa? Sebab nanti kita akan lihat macam mana pada akhir sekali kita akan sediakan akaun bank. Okey, so bila kita tutup semua aset, seperti kita tahu. Kalau kita tengok pada prinsip, cikgu balik pada prinsip ya. Prinsip debit dan kredit. Catatan bergu ablih. Kita tahu aset dekat sini, betul? Liability, belian atau belanja, betul? Jualan dan hasil equity pemilik. Okay, kita tahu aset akan berada di bahagian debit, dan jika ia bertambah dia kekal di debit, dan kalau dia berkurangan, aset akan berada di bahagian kredit. Okey, ceritanya sekarang bila disebut menutup semua akaun aset, adakah aset itu bertambah? Okey, dah tentu aset kita berkurangan. Okey, kita balik pada prinsip yang kedua. Ini prinsip pertama, ini prinsip kedua. Okey, kalau lihat prinsip kedua, ingat lagi tak? Okey, aset, ni debit, ni kredit, aset bertambah, aset berkurangan. So, kalau liability kan dekat kredit, liability bertambah, liability berkurangan. Okey, cuba nak kita fokus pada dua ni dulu. Okey, so bila aset tu kita tutup, kita tak nak lagi dah aset tu, maka aset tu akan berkurangan. Okey, sebab itu kredit aset. Okey, kita nak debit kenapa? Okey, dalam menyediakan akaun pembubaran perkongsian, kita nak tutup, kita akan lepaskan semua apa yang kita ada, maka debitnya adalah akaun realisasi. Dah tak wujud lagi dah perkara-perkara lain. Okey, bila kita nak buang dah aset tu, kita dah tak nak dah, tak tutup semua aset yang kita ada. Tak kisahlah aset semasa ke, aset bukan semasa, kita tutup. Okey, that's why kita kreditkan dia. Okey, seterusnya ialah, kita lihat menutup akaun semasa perkongsi dan memindahkannya ke dalam akaun modal perkongsi. Okey, menutup akaun semasa perkongsi. Tadi kan kita ada akaun semasa. Okey, kita dah pernah buat sebelum ni akaun semasa. Semua orang dah tahu dah. Kat akaun semasa, okey, kat sini ada, biasanya ada apa? Kat sini ada faedah atas modal, betul? Faedah atas pinjaman, betul? Gaji, bonus yang belum dituntut, betul tak? Okey, so kalau untung, sinilah untung. Okey, untung untung pengasingan, betul tak? Ikan pengasingan. Okey, kat sini ada faedah atas ambilan, ada ambilan. Okey, betul tak? Kalau rugi kat sini, betul? Okey, so sekarang ceritanya menutup akaun semasa. Akaun semasa dia tak nak lagi dah. Bila ada perkongsi, kita nak bubarkan perniagaan, maka semua maklumat baki di akaun semasa tutup, pindahkan ke dalam akaun modal perkongsi. Okey, so bila jadi macam ni, apa nak buat? Okey, debitkan akaun semasa, kreditkan akaun modal. Maksudnya setiap perkongsi akan mendapat modal masing-masing, dan tutup akaun semasa. Okey, faham ya? Okey, seterusnya merekod penerimaan tunai daripada penjualan aset. Okey, merekod penerimaan tunai. So, siapa yang dapat tunai ni? Okey,
Sedangkan kita jual apa? Kita jual semua aset yang kita ada. Aset dah tak ada lagi dah. Okey. Tapi kita dapat duit. Okey, apa sahaja tunai yang kita terima ataupun kita terima secara cek ataupun bank, okey, menggunakan cek, maka bila kita terima duit tersebut, tunai tersebut, cek tersebut, kita kena debitkan. Kita dapat benda tu, so kita kena declare lah yang kita dapat duit tu. So, debitkan tunai bank. Sebab kita punya akhir sekali, ingat ya, akhir sekali kecuali tunai dan bank. Maksudnya, akhir sekali nanti kita akan sediakan akaun tunai dan bank. Sebab itu kita kena declare berapa yang kita dapat tunai dan bank tersebut. So, debit bank atau tunai, kreditkan akaun realisasi. Okey, seterusnya. Merekod aset yang diambil alih oleh pekongsi jika ada. Maksudnya sekarang dalam perniagaan perkongsian masih ada aset. Tetapi aset tersebut tak dijual. Tetapi ada rakan kongsi yang ambil alih aset tersebut. Bila rakan kongsi ambil alih aset tersebut, maka kita akan debitkan akaun modal, kreditkan akaun realisasi. Okey, maksudnya apa? Maksudnya akaun modal rakan kongsi tersebut dah berkurangan. Sebab apa berkurangan? Sebab dia dah ambil pun aset. Dia dah ambil aset dalam syarikat, dalam perniagaan perkongsian tersebut. Okey, jadi dah tak ada modal lagi dah. Modal dah berkurangan. Sebab apa? Sebab rakan kongsi dah ambil alih. Okey, seterusnya. Merekod penerimaan tunai daripada akaun belum terima. Okey, terima tunai, nampak tak? Kita terima duit tunai. Seperti tadi juga lah, kita terima tunai, betul. So, debit bank ataupun tunai. Okey. Tetapi kali ini daripada akaun belum terima. Siapakah akaun belum terima? Okey, ABT. ABT diklasifikasikan sebagai aset, betul tak? Okey, kita terima duit tunai tu. Okey. Kalau ikutkan yang asal, kita akan debit. Okey, maaf ya, debit tunai. Okey, debit tunai, kredit ABT. Maksudnya ABT dah berkurangan. Okey. Tetapi ceritanya sekarang, kalau kita buat macam ni, debit tunai, kredit ABT, seolah-olah ABT ni masih wujud. Kita dah tak nak lagi ada apa-apa aset kecuali bank dan tunai saja. So ABT ni kita tak nak. Hapus. That's why kenapa kita kreditkan realisasi. Okey. Abaikan hutang lapuk ataupun diskaun diberi. Maksudnya, semasa kita terima duit tunai daripada ABT, maka apa saja diskaun yang kita terima daripada ABT, yang kita beri kepada ABT ataupun wujudnya hutang lapuk, maka hutang lapuk tersebut dengan diskaun yang kita beri itu kita abaikan. Hanya tunai dengan bank sahaja kita ambil. Okey, seterusnya ialah merekod belanja realisasi. Okey, masa kita proses pembubaran tersebut, berlakulah perbelanjaan, mungkin belanja am yang lain lah semasa kita, ataupun belanja guaman ke apa saja perbelanjaan. Okey, semasa proses pembubaran, maka belanja tersebut kita akan keluarkan apa? Dah tentu kita keluarkan duit, betul tak? Duit tunai ataupun kita gunakan cek. Okey. So, bila cek, dia akan jadi bank lah. Betul? Kita keluarkan duit. Maka, nampak tak? Sebab aset berkurangan. Betul tak? Sebab tu dia bahagian kredit. So, nak debit kenapa? Realisasi. Okay, nampak tak? Okay, ada lagi. Okay, seterusnya. Ya, kita sambung pada jenis seterusnya. Okay. Okay, perekodan pembayaran yang seterusnya. Nombor 7. Merekod bayaran kepada akaun belum bayar termasuk liability lain jika ada. Yang ni kita bayar pula. Yang tadi tu kita terima duit daripada ABT. Yang sekarang kita bayar. Kita bayar pada siapa? ABB. Okey, kita bayar pada ABB. Okey, lepas tu termasuk liability lain. Maksudnya mungkin ada liability lain. Tadi kita sebut tadi pinjaman semua kan. Okey, rekodkan amount yang dibayar. Okey. So, bila kita bayar dengan apa? Dah tentulah kita bayar dengan bank ataupun tunai sama. Okey? So, bila kita bayar,
aset kita berkurangan, betul? So akaun kredit, akaun bank ataupun tunai. Okey, tetapi kali ni sebab kita bayar ABB, yang macam tadi kita terima, okey, terima daripada ABT. Kita dah tak nak dah ABT ni, that's why kita kena realisasikan dia. Okey, berbeza dengan ABB. Okey, ABB kalau kita buat yang asal, debit apa? Debit ABB. Sebab ABB kita berkurangan, betul tak? Sebab dia liability, kita bayar dia. So kredit bank. Okey, ataupun tunai. Kita bayar, betul, kita bayar dia. So bila kita bayar, kita kena tunjukkan duit itu kita keluar. Sebab apa kita keluar? Okey, sebab kita bayar pada ABB ataupun pinjaman. Okey, itu yang ada di bawah liability. Kalau ada liability lain, yes, kita kena declare kat sini apa saja liability lain. Okey, contohnya kadar bayaran belum bayar pun liability. Okey, apa lagi? Okey, boleh tengoklah nanti. Contohnya soalan SPM ya. Okey, seterusnya merekod diskaun diterima daripada akaun belum bayar. Diskaun diterima adalah hasil. Okey, kita dapat diskaun ni daripada ABB, betul? So masa kita terima diskaun tersebut, kalau ikutkan dia punya bergu asal dia, debit apa, kredit apa. Okay, diskaun diterima dah tentu hasil. So hasil dah tahu dah dekat kredit, diskaun diterima. Okey, so bila kita dapat diskaun, ABB kita berkurangan, betul? So ABB dekat debit. Okey, ceritanya sekarang perlu tak kita buka akaun diskaun diterima? Okay. Kita dah tak perlu buka akaun diskaun diterima sebab kita nak tutup dah lagi sekarang ni. Yang tinggal sekarang ni hanyalah tinggal akaun realisasi, yang tinggal akaun bank dan tunai. Okey, sebelum kita dapat akaun bank tunai, kita akan tinggalkan akaun apa tadi? Yang pertama tadi tu, memula tadi tu. Okey, nombor 2, menutup akaun semasa dan memindahkan ke dalam akaun modal berkongsi. Maksudnya akaun semasa dah tak ada, yang tinggal akaun modal. Okey, so kat situ kita dah nampak akaun bank tunai ataupun akaun modal, dan yang ketiga seperti tadi iaitu akaun realisasi. Okey, so tak nak lagi dah diskaun diterima. So ABB kita kekalkan debit ABB, kredit akaun realisasi. Okey, ABB penting sebab kita nak tunjukkan kita bayar pada siapa. Okey, dan kita terima duit pada siapa. Itu yang penting. Okey, seterusnya. Okey, tapi ingat, yang di sini hanyalah untuk diskaun. Okey, realisasi di sini adalah untuk diskaun. Okey, seterusnya merekod liability yang diambil alih oleh pekongsi. Okey, sekarang ni liability. Yang ambil alih siapa? Pekongsi. Pekongsi pula yang ambil alih. Yang tadi, nombor berapa tadi kita buat? Yang tadi, aset diambil alih oleh pekongsi. Maksudnya perniagaan masih ada aset, tapi masa nak tutup tu, rakan kongsi nak ambil barang tersebut, nak ambil aset tersebut. Jadi modal dalam perniagaan dah berkurangan. So kita pun kreditkan realisasi. Okey, ceritanya sekarang ni liability hutang perniagaan yang nak ambil alih sekarang ni adalah rakan kongsi. Okey, rakan kongsi yang nak ambil. Bila rakan kongsi nak ambil, maka apa yang berlaku? Okey, debit akaun belum bayar ataupun pinjaman, dan kreditkan akaun modal. Okey, kenapa begini macam tu? Okey, maksudnya di sini ialah okey, akaun belum bayar ataupun pinjaman tu dah berkurangan. Nampak tak? Okey, ABB dah berkurangan. Okey, ataupun pinjaman pun dah berkurangan. Maksudnya perniagaan dah tak ada lagi dah ABB dengan pinjaman. Tetapi okey, bila rakan kongsi ambil alih ABB dengan pinjaman, maka modal perniagaan perkongsian tersebut bertambah. Okey, maksudnya masa dia ambil tu, okey, mungkin dia telah menggunakan wangnya secara pribadi. Untuk menjelaskan apa sahaja hutang-hutang perniagaan, maka secara automatik modal dalam perniagaan perkongsian bertambah.
Okey, seterusnya adalah merekod liabiliti tambahan yang dijumpai dan dibayar semasa realisasi. Okey, masa nak tutup tu, dah nak tutup dah, tiba-tiba ada pula liabiliti tambahan yang kita kena jelaskan. So, liabiliti tersebut nak jelaskan dengan apa? Dah tentulah dengan duit bank ataupun duit tu tunai. Bank tu kita bayar dengan cek. Okey, so kita nak debitkan apa? Tentu kita kena debitkan dengan realisasi. Tak perlu tulis lah belanja apa lagi. Contohlah masa dalam nak tutup, tiba-tiba ada kadar bayaran yang belum bayar. Itu adalah liability. Perlu ke kita nak jelaskan, ada tuliskan perkataan liability lagi dekat debit tu? Tak perlu. Sebab kita tak nak tunjuk lagi dah belanja apa. Kita tutup terus dengan akaun realisasi. Okey? Okey, ya. Okey, ada lagi tak? Okey, nombor 11. Merekod untung atau rugi realisasi. Jika untung realisasi, jumlah bahagian kredit akaun realisasi melebihi jumlah bahagian debit. Maksudnya nanti bila kita buat akaun realisasi, okay, kita akan buat akaun lepas ni, akaun realisasi, ini debit, okay, di sini adalah bahagian kredit. Okay, dia kata jika untung realisasi, jumlah bahagian kredit, okay, so di sini, okay, lebih besar, okay, akaun kredit, okay, bahagian kredit melebihi jumlah debit. Okay, maksudnya yang bahagian debit ni lebih kecil daripada bahagian kredit, maka akan berlakulah untung realisasi. So, kita debitkan akaun realisasi, kreditkan akaun modal. Maksudnya kat sini kita akan letak sini nama-nama modal berkongsi. Okay, modal siapa? Berkongsi A, berkongsi B. Sebab kita untung. Okay, senang cakap kat sini hasil lah. Hasil kat sini belanja. Okay, hasil besar daripada belanja, kita untung lah. Okay, faham? Okey, seterusnya jika rugi. Tadi untung, sekarang rugi. Jumlah bahagian debit melebihi jumlah kredit. Yang sini pula debit pula lagi besar daripada kredit. Maksudnya belanja lagi besar pada hasil. Dan tentulah kita rugi. Rugi realisasi. So, sama juga kita akan buat akaun modal, debit, akaun modal, kredit, akaun realisasi. Okey, seterusnya. Okey. Merekod pembayaran balik modal kepada pekongsi. Okey, bila dah selesai semua orang akan dapat modal masing-masing. Okey, maka modal tersebut kita akan bayarkan dalam bentuk apa? Kita bayar dalam bentuk tunai dengan bank. Ingat kan, dah keluarkan semua duit bank, keluarkan semua duit yang tunai yang ada. Sebab tu kredit bank atau tunai, maksudnya aset semasa berkurangan, dan akaun modal pun dah tak ada. Semua orang dah dapat modal masing-masing. Okey, merekod kemasukan tunai oleh pekongsi jika mengalami kurangan modal. Ni penting. Kadang-kadang tu, okey, nak bagi sama rata, nak semua orang dapat bahagian masing-masing. Mungkin ada rakan kongsi yang bermurah hati bagi tunai ke dalam syarikat perkongsian supaya semua orang dapat sama rata ataupun mendapat bahagian masing-masing. Okey, bila jadi macam ni, kita akan debitkan akaun bank atau akaun tunai. Sebab kita dapat duit tunai tersebut, syarikat dapat, okey, dan akaun modal bertambah. Okey. So, habis jurnal. Ada 13 jurnal yang pelajar tak perlu hafal pun. Sebab itu cikgu kata pada awal tadi, okey, pelajar kena faham konsep ni. Boleh prinsip 1, penambahan pengurangan. Bila pelajar faham konsep ni daripada awal lagi bab yang cikgu ajar, daripada kita mula-mula kita buat tajuk dokumen, okey, sampailah cikgu sentuh kepada semua tajuk yang ada melibatkan debit kredit, cikgu akan ulang benda sama, prinsip. Okey, sebab apa? Sebab dalam tajuk pembubaran pun sangat penting. Kita nampak macam simple, sebenarnya tak susah pun. Memang simple kalau kita letakkan, okey, dalam prinsip tersebut. Bertambah, berkurang. Cuma bergu dia bukan lagi bergu yang sepatutnya. Bergukan dengan realisasi. Okey, boleh semua? Okey, so kalau tengok
pada format akaun realisasi. Kita lihat di sini ya. Okay, sebelum tu tengok fungsi akaun realisasi. Fungsi akaun realisasi, kita nak membahagikan keuntungan atau kerugian atas pembubaran. Ya, kita nak bubar, nak tutup sebenarnya kita. Jadi kita nak kena bahagikanlah untung atau rugi tu. Ya, kena semua orang dapat bahagian masing-masing. Okey, kedua, merekod semua aset yang dijual atau diambil alih. Tadi kita cerita dah tadi, kecuali bank dengan tunai. Aset-aset lain semua kita jual ataupun ada rakan kongsi yang ambil alih. Dan yang ketiga, menghitung keuntungan atau kerugian atas pembubaran. Semua orang nak tahu berapa untung, berapa rugi sebelum ditutup perniagaan tersebut. Inilah dia format akaun semasa berkongsi. Okey, format di sini kalau kita tengok dengan jelas, sebenarnya merujuk semula kepada debit dan kredit tadi. Contoh yang tadi ya, kita buat debit akaun realisasi, kredit akaun aset. So kat sini, okey, kalau kita buka akaun realisasi, dia sepatutnya berada di bahagian debit. Okey, so kat sini nampak tak? Aset bukan semasa. Aset bukan semasa tadi yang pertama, debit, realisasi, kredit, akaun bank, kredit, akaun aset. Ini yang pertama. Kedua, akaun semasa, akaun modal. Okay, ini biar dulu, tak ada realisasi. Ketiga, akaun realisasi, akaun bank. Penerimaan tunai. So, realisasi berada di bahagian kredit. Okay, betul tak kat sini ada bank. Okay, bank, akaun belum terima bank, jualan aset. Kita jual aset, kita dapat duit. Betul? Okay, kita dapat duit daripada ABT. Okay, so tulislah. Tulis apa bergu dia. Okay, macam ni tadi, merekod penerimaan tunai pada penjualan aset. Maksudnya kat sini tadi itulah jualan aset. Nampak tak? Bank. Tulis bank. Okey. Okay. Yang kedua, yang ketiga, lagi tak realisasi. Okey. Merekod, nombor 4 ya, merekod aset yang diambil alih oleh berkongsi jika ada. Okey, akaun realisasi kredit. So akaun modal. Okey, kat sini lah. Modal, aset diambil alih. Nampak tak? Okey, modal P maksudnya berapa ramai berkongsi ada yang ambil alih, nanti tulis modal P ke A ke B ke C, tak kisahlah. Dan ni modal berkongsi tersebut. Okey, berkongsi tu yang ambil aset. Okey, yang ambil alih aset. Okey, seterusnya. Okey, tengok ada lagi. Okey, merekod penerimaan tunai pada akaun belum terima. So, realisasi dia bahagian kredit. So, kita akan masukkan situ akaun bank atau tunai. Okey, akaun belum bank tunai, inilah ABT. Okey, seterusnya. Okey, merekod belanja realisasi. Sekarang realisasi berada di bahagian debit. Okey, so kita masukkan bank atau tunai sebab belanja realisasi. Okey, ni ada tak belanja realisasi? Belanja realisasi, nampak tak? Okey, ini situ bank. Okey, seterusnya ada realisasi. Okey, yang nombor 7 tak ada. Nombor 8, merekod diskaun diterima daripada akaun belum bayar. Akaun realisasi kredit, akaun belum bayar, tapi ni diskaun. Okey, diskaun. So kat sini kita akan buat situ akaun belum bayar dalam bracket diskaun diterima. Okey. Okay, seterusnya nombor 9 tak ada. Nombor 10, merekod liability tambahan yang dijumpai dan dibayar semasa realisasi. Okey, realisasi dia di debit. Okey, masukkan di debit. Okey, debiti perniagaan. Okey, ataupun kalau ada belanjalah belanja yang dijumpai ataupun liability yang dijumpai pada akhir perniagaan. Okey, pada akhir pembubaran perniagaan. Okey, seterusnya merekod untung atau rugi realisasi. Okey, jika untung, okey, jumlah bahagian kredit akan realisasi melebihi jumlah bahagian debit. So kita akan rekodkan di bahagian debit realisasi. Okey, cuba tengok. Okey, nampak tak? Modal P, modal Q. Okey, sebenarnya ini adalah untung. Untung, mula-mula kita tambahkan semua ni. Okey, dah tambah. Okey, yang ni pun kita tambah sampai bank. Kita tambah. Okey, kita tengok which one is higher. Kita bandingkan yang mana lagi besar. Okey,
Okey, contohlah kat sini angka dia 1000. 1000. Okey. Kat sini angka dia kat sini cuma 800. Okey, nampak tak? Maksudnya kat sini lagi besar daripada kredit, lagi besar daripada debit. Seperti saya kata tadi, kalau kita tengok betul-betul, kita jualan aset dapat duit. Okey, ABT bayar kita dapat duit. Dapat diskaun lagi. Okey, nampak tak? Lepas tu, bila rakan kongsi ambil alih aset, kita dapat lagi tambahan modal. Nampak tak? Seolah-olah bahagian kredit itu menunjukkan hasil. Okey, bahagian kredit menunjukkan hasil. Okey, seterusnya, kalau lihat di bahagian debit, okey, aset bukan semasa kita tutup semua. Akaun belum terima. Okey, maksudnya kat sini, okey, kita, okey, akaun belum terima ni, okey, apa di situ? Sekejap ya. Okey, ni semua aset ni. Aset bukan semasa, akaun belum terima, inventory, ni semua tutup semua aset yang ada. Tak kisahlah apa-apa saja aset yang ada ya. Okey, lepas tu aset bukan semasa maksudnya nanti kita sedaraikanlah semua aset bukan semasa yang ada, kita sedaraikan. And then aset semasa yang ada, and then inventory. Okey. Bank, liability perniagaan. Kita bayar semua liability yang ada. Kita belanja, bayar apa saja yang kita ada. Nampak tak? Kat sini menunjukkan kita rugi dan juga belanja. Okey. Apa saja kerugian, okey, apa saja belanja, kita bahagian debit tu. Okey. So bila jumlah bahagian, okey, ni hasil ya. Bila bahagian kredit lebih besar daripada bahagian debit, maka yang ini adalah balancing figure, angka yang menunjukkan keuntungan atau untung dari akaun realisasi. Okey. Maksudnya, jika rugi realisasi, butiran modal P dan Q dicatat di sebelah kredit akaun realisasi. Okay, maksudnya, kalaulah bahagian debit lagi besar daripada bahagian kredit, maka modal P dan Q, okay, modal P dan modal Q tu adalah menunjukkan rugi realisasi. Okey, boleh semua? Okey, so akaun realisasi juga terangkan sekarang. Okey, kadang-kadang tu ya, bila kita nak tutup perniagaan perkongsian, tetapi duit dalam duit dalam syarikat perniagaan perkongsian tersebut tidak mencukupi. Okey, menyebabkan dia akan berbaki, akaun modal perkongsi akan berbaki debit. Maka pada akhir pembayaran tersebut, okey, bila berlaku begitu, ia menunjukkan modal yang disumbangkan oleh perkongsi terlalu rendah. Okey, ini sebab-sebab kenapa akaun modal berbaki debit. Okey, pertama, modal yang disumbangkan oleh perkongsi terlalu rendah. Okey, yang kedua, ambilan yang berlebihan. Maksudnya ada rakan-rakan kongsi yang buat ambilan terlalu banyak. Bila banyak sangat ambilan dibuat, maka akaun modal akan berbaki debit. Kita kena ingat ya, akaun modal kalau kita balik semula konsep ABLE. Okey, debit, kredit. Akaun modal, ikuti pemilik. Okey, itu modal ya. Modal mestilah berbaki kredit. Bila modal berbaki debit, inilah modal yang disumbangkan perkongsi terlalu rendah. Ambilan yang berlebihan oleh rakan-rakan kongsi. Nilai aset yang diambil oleh rakan kongsi terlalu tinggi. Okey, nilai aset tu. Okey, dan rugi realisasi melebihi baki kredit akaun modal perkongsi. Maksudnya rugi realisasi tu, okey, maksudnya rugi yang kita nampak dalam akaun realisasi itu sebenarnya melebihi daripada baki kredit akaun modal berkongsi. Okey, sebab kita kena tahu bahawa akaun modal mestilah berada di bahagian kredit. Jadi kalau rugi realisasi itu lebih besar daripada akaun modal berkongsi, okey, maka menunjukkan berlakunya baki akaun modal itu adalah berbaki debit. Maka bila jadi seperti itu, apa kena buat? Okey, kita akan buat orang kata top up, tambah duit. Siapa yang tambah duit?
rakan kongsi akan menambahkan modal. Okey, contohnya di jenda am dia lah ya. Debit bank, kredit modal berkongsi. Ini contohnya ya. Okey, ini angka sebenarnya. Okey, angka. Okey. Tunai dimasukkan ke dalam perkongsian. Maksudnya ada rakan kongsi yang menambahkan modal. That's why bank bertambah, aset bertambah, didebitkan. Okey, modal berkongsi pun bertambah. Okey. So bila kita buat akaun modal berkongsi, bila kita buka akaun, akan jadi macam ni lah. Di mana masa kita buat akaun modal berkongsi nanti, akan wujudlah penambahan modal di sini. Iaitu masukkan bank di sini, dan bila kita buka akaun bank pula, kita akan letak sini modal berkongsi. Kita rujuk kepada jenda am ni. Rujuk jenda am. Sebab modal berkongsi bahagian kredit, letakkan bank di sini. Akaun modal bahagian debit, letakkan modal berkongsi di sini sebagai catatan bergu. So untuk secara teorinya, cikgu dah jelaskan semua tentang pembubaran perkongsian. Baiklah, berjumpa cikgu dalam kelas akan datang untuk contoh soalan berformat SPM bagi pembubaran perkongsian. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Selamat berjaya. Cemerlang A+ bersama Cikgu Afzan.